tajuk dia tu ada kena-mengena dengan polisi pembangunan di Malaysia. Dan saya mencadangkan begini. Bila dia pulang, dia menceritakan kepada saya, kawan dia menceritakan kepada saya bahawa Profesor Shukri ini mau gunakan dia untuk menentang kerajaan Malaysia, mengkritik polisi kerajaan pembangunan Malaysia. Jadi, Prof, apakah itu satu perkara yang membuatkan terhalangnya pengajian dia itu? Kerana dia ada buruk sangka, Prof, ketika itu. Dan dengan itu nampaknya pengajian tidak berkembang dengan baik. Saya pun berfikir, saya dia bukanlah, jangan salah faham, dia bukan orang baik sangat pun kan. Macam-macam bos rumah ada, tak. Tapi saya berfikir, apakah benar? Sebab banyak perkara yang saya cek, tak ada benda lain. Nak kata dia tak pandai, dia pandai. Nak kata dia tak ada idea, banyak idea. Malah kalau conference macam ni, dia boleh bercakap dengan hebat, boleh meyakinkan orang. Nak kata dia tak ada pengalaman, dia ada pengalaman banyak. Bukan kata fresh daripada sekolah, dia dapat kerja, jadi dosen di Jakarta. Pendek kata, semua pun selesai. Dan saya nampak sakut, itu saja. Dan akhirnya, pada satu kesempatan saya mencerita atas alasan untuk menyelesaikan masalah itu, moga-moga terbuka hijab dan dia boleh accept dalam pengajian dia. Sebelum menceritakan itu, dia pun mengakui sungguh dia merasakan begitu. Dia rasa, sebab saya pun fikir-fikir juga, kata-kata kuatlah. Takkanlah saya nak menentang kerajaan, maka saya pun akan belajar awal untuk menulis sesuatu benda yang bertentangan dengan polisi pembangunan kerajaan. Tak sampai sebab setakat mana sangat sebuah tesis itu boleh memberikan kesan kepada polisi negara. Dan saya pun, saya rasa takkanlah saya nak gunakan platform hanya berdasarkan kepada seorang individu. So banyaklah kita bincang macam-macam, dia pun menangis lah, minta maaf perlu dan sebagainya. Tapi rupanya saya tak tahulah sampai itu terlambat ataupun tidak. Hingga akhirnya memang tak boleh juga, dan dia mengalahkan diri, berundur dengan sendiri tanpa kita buat. Saya beritahu dia, kata Bapa, di tradisi di Islam ini, sekali kita menerima seorang pelajar, maka kita akan pastikan dia akan lulus walaupun 20 tahun yang akan datang, walaupun 100 tahun yang akan datang. Kita komit dengan apa yang kita nak buat. Kalau sekiranya pelajar-pelajar yang tidak mengalah, kita akan terus untuk mengajar sampai dia lulus dan mendapat apa yang kita sebagaimana yang kita janjikan. Sebab itu bila kita pilih sungguh-sungguh. Sebab bila kita terima seorang, maka kita akan pastikan sampai ujung yang akan lulus. Tapi kawan kita ni, dia drop juga dengan sendirinya. Itu yang pertama ya. Saya timbal dulu. Jadi ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran, ini pengalaman. Boleh jadi betul, boleh jadi kebetulan. Tetapi nampaknya ada kemungkinan buruk sangkanya dengan guru yang itu membuatkan dia mengaku sendirian. Ada yang seorang lagi tidak taat kepada gurunya. Dia datang, dia nak buat satu research. Kita bersetuju dengan research itu dengan satu kumpulan. Saya kata okey, dia nak buat berkenaan dengan kumpulan yang sedemikian rupa, dia nak buat tentang dinar. Jadi saya kata okey, mungkin untuk mendapatkan idea yang preliminary punya idea yang awal, mungkin boleh jumpa dengan kumpulan ini. Di USM ni ada idea yang ini. Dia pun pergi jumpa. Kumpulan itu pelik juga. Bila jumpa tu dia sebelum mungkin nak tarik orang seramai mungkin. Jadi apa yang dia suruh buat? Baca buku. Lepas baca buku ni, seminggu hantar balik buku tu, baca buku lain pula, dia bagi buku lain. Seminggu, akhirnya kawan ni setiap minggu berjumpa dengan dia dan mendengar apa yang kawan itu kata, bukan dengar apa yang saya kata. Saya ada tu kata jadi penjali, saya beritahu kepada dia, tolong, sekarang ni siapa supervisor? Dia kata saya, dia kata prof lah. Kalau begitu tinggalkan dia, sebab saya cuma suruh jumpa dengan kawan ni hanya untuk mendapat idea yang awal berkenaan dengan kumpulan itu kan. Jadi bukan suruh pergi dengar dia bercakap baca ni, yang menentukan nak baca apa, kemudian kita ada proses kan, nak tulis pernyataan masalah, ada proses, background proses, ya, objek